Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada Anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Ya, biasalah tersekat-sekat sebab lama tak buat video. Ya, first kali saya ingin memohon maaf kepada semua penonton Riz Live Channel kerana saya lately agak lama tak upload video sebab agak busy dan emosi agak terganggu di sini dan sana. So, saya ambil masa untuk keluar come out dengan konten-konten yang saya betul-betul buat research dan membagi information kepada anda semua. Yang pastinya saya akan kurangkan isu semasa dan lebih pada isu-isu berkenaan dengan fakta seperti isu jenayah konspirasi Malaysia dan juga kisah seram setiap malam Jumaat yang memerlukan kekuatan dan keberanian juga. Sebab saya duduk seorang sekarang. So, ya, saya akan pilih masa yang sesuai untuk saya membuat konten edisi seram. Okay, so stay tune, jangan lupa. First sekali, thank you sebab klik video ini dan juga pada minggu ini saya akan bawakan kepada anda semua yang memang tenanti-nanti kan masalahnya daripada Riz Live Channel konten konspirasi dan juga jenayah Malaysia yang ialah sepatutnya keluar hari Ahad tapi ini tak tahu keluar hari apa. Saya minta maaf lagi sekali, tapi jangan risau, lepas ni saya akan pulun habis-habisan. Saya akan keluarkan gandakan lagi dalam seminggu tu sebab ingin menebus apa yang saya terlepas keluarkan kepada anda semua. Okey? So pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda satu kisah ataupun kes yang menggemparkan dunia pada masa itulah, dan memang kes ni mendapat liputannya sangat-sangat luas di seluruh dunia sehingga kan pada waktu itu kerajaan Malaysia sanggup menawarkan wang tunai berupa RM50,000 bagi sesiapa yang dapat membantu siasatan mengenai suspek berkenaan. So saya simpulkan dan juga buat tajuk di mana kes ni merupakan sebuah kes perogol bersiri Malaysia yang berlaku pada sekitar 1986 sehingga 1987. Itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan wallahualam mungkin lagi ramai. Okay, so jom we going to deep into the story. So suspek ni bernama Lee Chong Meng dan beliau ni seorang yang sangat berwajah tampan sehingga kan pihak berkuasa dan juga pendakwa raya ketika itu ada membuat statement bahawa jika Chow Meng ni tidak membuat jenayah sebegini rupa, mungkin dia boleh menjadi seorang aktor, pelakon, model, supermodel, ataupun dia boleh menjadi seorang yang berkahwin dengan orang yang kaya, kerabat, something, ataupun anak orang kaya sebab dia mempunyai wajah yang tampan dan pertuturan yang bagus, sangat bersopan santun yang memang diminati oleh semua orang, dan ketinggiannya adalah 185 cm guys. Memang tinggi. Mungkin kalau korang tengok pun dia macam. Dan dilaporkan lagi si Chow Meng ni seorang yang sangat caring, sangat, yalah kata orang memang kita tak sangka dia membuat jenayah rogol bersiri. Tapi yalah pada waktu itu dan pada ketika itu kesedaran masyarakat masih belum sangat terbuka seperti sekarang. So mungkin orang lebih prefer untuk keep quiet dan juga memendam apa yang telah mereka lalui. Dan bukan itu saja, si Chow Meng ni tidak teragak-agak untuk membunuh mangsa-mangsa rogolnya. Sebagai bukti dia telah membunuh 5 orang mangsa beliau. Kita masuk kepada penyebab Chow Meng ni menjadi perogol bersiri. Mesti ada sebab dia kan. Pada tahun 1975, Lee Chow Meng ni ataupun kita panggil Lee lah setiap, dia telah jatuh cinta dengan seorang gadis yang merupakan sahabat penanya sendiri. Seorang gadis manis yang berbangsa Cina yang berasal daripada Kota Baharu, Kelantan. So guys, dorang ni membuat percintaan ataupun membuat hubungan percintaan jarak jauh, di mana Lee Chow Meng ni dia tugas di Temerloh Pahang dan juga si kekasihnya bekerja di negeri Cik Sichuan Kembang, negeri Kelantan.
So dorang sering berutus surat lah. Yalah masa tu mana ada WhatsApp semua kan. Semua guna surat yang letak bedak, tulis love, kadang-kadang letak titiskan darah sendiri padahal pewarna kan. So dorang sering berutus surat dan juga jika ada kesempatan mereka akan pergi berjumpa ataupun meluangkan masa bersama di Kuala Lumpur. Bercuti lah katanya. So bila lama macam hubungan dorang sering macam jarak jauh, kekasih si Lee ni pun mempelawa Lee untuk tinggal bersamanya dan kerja di Kelantan. Dan Lee pun bersetuju, yalah, dan terpisah dan juga hubungan jarak jauh. So manalah dia tahan kot. So yalah, dia pindah ke negeri Cik Situan Kembang. Tapi guys, hubungan dorang ni bukanlah seperti yang kita sangka kan, yang memang bahagia macam cerita Korea. Tetapi yalah, akan ada pasang surutnya. Dorang bertengkar, dorang bergaduh, and then baik balik, and then bertengkar lagi, bergaduh, baik balik, and then lama kelamaan kekasihnya ni pun macam fed up tau. Sebab apa? Sebab Lee ni seorang lelaki yang suka berfoya-foya, suka berjoli-joli lah. Yang dilaporkan Lee ni suka pergi ke Thailand untuk berfoya-foya. So kekasihnya memang tak tahan sebab dia keep ulang kesalahan yang sama, iaitu berfoya-foya seolah-olah dia ni tiada hubungan ataupun tiada kekasih. So dia bebas. Kekasih hatinya memang tidak mampu bertahan lagi. Memang minta putus lah, macam aku dah nak putus lah, aku tak nak dah dengan kau. So Lee ni pun macam merayu tau, merayu macam tolonglah please lah, kita akan get back balik. Saya janji saya tak akan buat lagi benda tu. Saya akan menjadi seorang lelaki yang baik, menjadi seorang lelaki yang bertanggungjawab ke arah masa depan kita yang lebih cerah. Gitulah. Tapi kekasihnya ni memang tetap sudahlah kau, aku tak nak. Memang dah 18 kali kau buat macam ni kan, 18-25 kali kau buat macam ni dan tiada perubahan. So get lost. So kekasihnya ni memang tawar hati habis-habisan dan tidak menerima rayuan dan juga pujukan daripada Lee. Nah guys, dari situ Lee ni telah beranggapan bahawa semua perempuan ni sama dan juga semua perempuan ni tak guna. Kerja menyakitkan hati je, menyusahkan lelaki. Di situlah bermulanya dendam Lee Chow Meng. Dan Lee ni bertekad untuk menggoda mana-mana wanita yang mempunyai iras macam kekasihnya guys, untuk membalas dendam. Bukan untuk bercinta, okey, tapi untuk menelempiaskan nafsunya dan juga ingin mengambil kesempatan dari segi mencuri barang kemas dan juga mencuri duit dalam akaun insan tersebut, dan of course lah meratah tubuh wanita tu sepuas-puasnya. Dan ya, kes ni bermula apabila Lee ni dia menjadi tamak tau. Dia macam dah lah kau merogol, lepas tu kau jadi tamak pula, kau dah mencuri barang-barang kemas orang tu, and then duit lagi, and then dia ugut pula dengan akan menyebarkan gambar bogel mangsa. Yalah, mangsa. Dan inilah mangsa yang membongkarkan kisah ni. Kalau bukan mangsa ni laporkan kepada polis, memang dunia ataupun Malaysia tidak akan tahu kes ni wujud di Malaysia. So guys, Lee ni dia mengugut perempuan tu untuk menyebarkan gambar bogelnya jika tidak membagi dia RM10,000 Malaysia. Perempuan tu pun rasa macam cemas dan tidak teragak-agak terus melaporkan hal ni kepada polis. Dan mangsa tu dia berpakat dengan polis dan kononnya dia membawa duit RM10,000 lah. Macam hello, okey baiklah, saya akur dengan kemahuan awak, saya akan bawa RM10,000. Kita jumpa di belakang stesen bas, okey? Lebih kurang macam itulah. Padahal mereka sudah pasang perangkap di situ. Lee ni ditangkap di Bercam Ipoh pada 1 September 1997, iaitu 10 tahun selepas kes pertama yang dilaporkan, sekaligus menamatkan pemburuan polis terhadap Lee Chow Meng. Saya bagi sedikit pengenalan mengenai Lee. So Lee ni merupakan seorang yang berasal daripada Mentakap, Pahang. Dilahirkan pada 6 Februari 1964 dan meninggal dunia ketika di dalam tahanan akibat daripada serangan radang paru-paru yang kesannya daripada virus HIV yang dihidapinya. Pada ketika itu dia berusia 37 tahun dan dia meninggal di Hospital Taiping, Perak pada 11 April 2001. Okey guys, sepanjang
tempoh 10 tahun polis memburu si Lee Chow Meng ni, polis sehingga menawarkan ganjaran sehingga 50,000 pada ketika itu. Bukan sikit ya guys, pada ketika itu. Even sekarang pun 50,000, mana kita nak cekau guys, mana. So ganjaran tersebut diwar-warkan bagi sesiapa yang dapat membantu siasatan bagi mendapatkan ataupun maklumat mengenai Chow Meng. Sehingga kan poster muka Chow Meng ini telah diedarkan lebih pada 40,000 poster di shopping mall, di kedai-kedai biasa, sehingga di sempadan negara kita iaitu Malaysia, Thailand. Dalam tempoh dia mengganas tu, dia telah merogol dan juga membunuh beberapa orang mangsanya. Yang dilaporkan adalah 5 mayat yang ditemui yang berkaitan dengan Chow Meng guys. Dan mayat-mayat tu paling tragis dibuang dan juga disorokkan. Kita masuk kepada modus operandi si Chow Meng ni. Macam mana dia buat kan? So cara dia ni berbeza dengan orang lain, iaitu Chow Meng ni lebih kreatif dan menggunakan apa yang dia ada, iaitu paras rupanya dan juga caring, pertuturannya. Dia gunakan semua tu guys. Dan mangsa suspek ni bukan calang-calang orang. Semuanya terdiri daripada orang yang berkerjaya seperti accountant, penjual bunga, sales girl dan lain-lain yang dia dapat nombor tu di dalam akhbar. Kan dulu-dulu kan kalau cari pekerjaan ke ataupun menawarkan sesuatu perkhidmatan, orang lebih prefer mengiklankan di dalam paper ataupun surat khabar lama. So dia tengok daripada surat khabar tu, and then dia teliti mana yang ada nombor telefon perempuan, and then di situlah dia memulakan modus operandinya. Dia akan memulakan dengan perbualan, bertanya mengenai apa yang telah tawarkan. Dan lama-lama dia biasalah, dia akan mengayat perempuan tu sampailah perempuan tu rasa selesa dan juga bersetuju untuk keluar bersama Chow Meng ni. Biasanya bila diorang keluar, Chow Meng ni lebih prefer ajak mangsa pergi kedai makan ataupun kedai makanan segera seperti sekarang ni macam Daily Mart ataupun apa-apa sajalah yang ada makanan ringan. Bila sampai di kedai tersebut, Chow Meng ni dia akan membelikan air kepada mangsanya. Sebelum membagi air tersebut, dia akan meletakkan dadah ke dalam air tu dan menyuruh mangsa untuk minum. Dan dadah tu bertindak dengan pantas guys. Di situlah Chow Meng mengambil kesempatan membawa mangsa ke satu tempat yang lain menggunakan keretanya ataupun kereta mangsa. Dadah ni dia bukanlah sejenis yang terus buat mangsa tu pengsan. So macam separa sedar lah. Di situlah Chow Meng mengambil kesempatan untuk menyuruh mangsa memberitahu nombor kod PIN ATM serta menandatangani surat perjanjian kredit ataupun apa-apa yang berkaitan dengan wang dan juga harta. Dan jika mangsanya menolak ataupun masih sedar, dalam keadaan sedar dan menolak apa yang si Chow Meng minta ni, dia tidak teragak-agak untuk membantai mangsa dan juga membunuh mangsa tersebut. Okay guys, sepanjang Lee Chow Meng ni mengganas sekitar 1996 sehingga tahun 2007, dia ni sering menukar namanya untuk mengelirukan mangsa dan juga orang ramai seperti Alex, Chong, Kim, Tan dan juga Jackson. Lee Chow Meng ni dikaitkan dengan 5 kehilangan wanita, iaitu rangka mayat Siu Ling, iaitu seorang accountant yang ditemui di empangan Sungai Tua di Hulu Yam. Seorang lagi mayat seorang pengusaha salon, iaitu Piak Lian yang mayatnya ditemui sudah mereput di pangkal pokok kelapa sawit guys. Dan mayat tu ditimbus dengan pokok-pokok yang telah mati dan juga batu-batu supaya tidak kelihatan, yang berlaku di Jalan Matang, Taiping. 2 lagi mayat yang telah reput ditemui dengan kepala mereka diikat dengan pita pelekat guys. Bukan itu saja, mayat dorang ni ditanam separuh lagi tidak. Dilonggokkan dengan batu-batu, pasir, macam itulah. Di satu kawasan kuari, Ipoh Tapah, berhampiran Kampar, yang dikenali sebagai Yi Ling, ejen insurans, dan juga Poh Peng, seorang accountant. Dan guys, paling menyeramkan seorang lagi mangsa, iaitu Jenny. Mayatnya belum ditemui sehingga kini. Sikap buas Lee ni berpenghujung apabila dia telah tertangkap di dalam satu serbuan yang dibantu oleh anggota Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor. Dia cedera di paha kanan akibat daripada satu das tembakan daripada pihak polis, di mana Lee Chow Meng ni dia cuba untuk melarikan diri. Pada 3 September 1997,
Mahkamah Magistrate Ipoh membenarkan pihak polis menahan Reman Comeng selama 14 hari untuk membantu siasatan. Dan perkara ni bersambung beberapa kali, iaitu 13 Oktober, 27 Oktober dan juga 23 November sebelum dia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Taiping pada 5 Disember pada tahun yang sama. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan pembunuhan dengan niat menyebabkan kematian pihak klien. Perbuatan itu didakwa dilakukan pada antara jam 9.30 malam pada 29 Januari 1997 dan jam 1.30 pagi 30 Januari 1997 di sebuah kebun kelapa sawit di Jalan Matang, Taiping. Pada 22 Februari 1999, Hakim Mahkamah Tinggi Taiping, Datuk Zulkifli Ahmad Makinuddin menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun guys selepas dia mengaku bersalah terhadap tuduhan berkenaan. Okay guys, tapi yang paling dahsyat and korang pun akan terkejut bahawa si Lee Comeng ni dia terlepas daripada tuduhan-tuduhan yang agak berat. Dia just dituduh dan juga pihak pendakwa raya hanya mempunyai bukti yang kukuh terhadap satu kes sahaja, dan dari situ dia terlepas daripada hukuman gantung sampai mati. Seolah-olah kes yang lain tu pendakwa raya tidak mempunyai bukti yang kukuh. Memang ada bukti tapi tidak begitu kukuh dan tidak begitu kuat untuk mengaitkan Lee Comeng dengan pembunuhan-pembunuhan yang lain telah dilakukan olehnya. Masa ni juga lah orang nak potong rumput lah, nak potong tu lah. Geram pula aku. Dan tetapi dia juga telah mendapat hukumannya daripada sudut yang lain, iaitu Lee Comeng ni telah disahkan meninggal dunia akibat radang paru-paru ketika menjalani hukumannya semasa di penjara. Dia dimasukkan ke hospital pada 30 Mac 2001. Selepas mendapat rawatan selama 12 hari, akhirnya Lee Comeng pun meninggal dunia. Dan korang nak tahu hal yang paling orang macam terkejut dan agak tak masuk akal lah, iaitu Lee Comeng ni sepanjang hidupnya, biarpun dia di luar, di penjara dan semasa sakit, dia asyik memikirkan tentang seks sejak tahu. Itu saya dia fikir macam wow, seks. Sampai kan pada hari kematiannya, sebelum hari kematiannya, dia meminta pegawai penjara, pihak pendakwa raya untuk membenarkan dia membuat permintaan, iaitu permintaan terakhirnya bukanlah mau bertaubat ataupun untuk meminta maaf kepada semua mangsa-mangsanya, tetapi dia meminta, ya Allah makin kuat pula kau kan. Dia meminta supaya nanti mayatnya di dalam keranda akan diselitkan 2 buku panduan seks, iaitu buku kegemarannya sendiri. Bayangkanlah guys, dia meminta untuk disemadikan dengan 2 buku panduan seks. Dan pegawai penjara dan juga pihak pendakwa raya pun membenarkan permintaan Lee Comeng ni, dan berakhirlah isu tersebut. So guys, apa pengajaran yang korang rasa yang paling korang boleh relate dengan kes yang saya bawa pada minggu ini? Bagi saya banyak sahaja, tapi saya lagi prefer untuk korang semua kongsikan pengajaran di bawah, supaya kata orang ada interaksi lah antara saya dan juga para pendengar dan juga para penonton Riz Life Channel. Dan bagi saya, janganlah baru diajak sahaja terus korang macam wah lelaki ni handsome lah, dia ni lah caring lah, padahal baru berapa minit korang berhubung, korang belum kenal lagi dia siapa. Kalau korang memang betul juga nak keluar dengan dia, keluar tapi ajak member dan juga inform kawan-kawan yang lain dengan siapa korang keluar. Okay, so jika ada lagi pengajaran yang kamu rasa ingin kamu tambah ataupun yang patut kamu kongsi, jangan segan silu, just komen di bawah banyak-banyak. Okay, dan juga jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe my channel Riz Life Channel. Sehingga berjumpa lagi untuk next video akan datang. Okay, perbaiki diri, perbaiki minda. Bye. Assalamualaikum. Hantam memang.